Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk sesi PDPR ya, tahun 5, sains tahun 5. Jadi marilah sama-sama kita baca doa sebelum mula kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang baiklah, dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk kita mulakan PDPR kita pada pagi ini. Jadi cikgu nak awak semua buka buku teks. Kita akan sambung tajuk kita pada minggu ini. Pada minggu lepas, kalau awak masih ingat, kita belajar tentang sistem peredaran darah kan. Jadi sambungan pada minggu ini, kita akan bincang pula tajuk perkaitan antara sistem-sistem di dalam tubuh manusia. Okey, jadi untuk hari ini, seperti mana kita tahu, sistem dalam tubuh manusia ni ada banyak. Sebenarnya ada lebih kurang 11 sistem semua. Okey, sistem tu ke apa? Yang seperti kita belajar bawah ni lah. Kita belajar bawah ni ada sistem rangka, sistem peredaran darah, okey. Sistem apa lagi? Sistem pernafasan, okey. Jadi semua sistem yang ada dalam tubuh kita ni dia saling berkait antara satu sama lain supaya apa? Supaya tubuh kita, badan kita ni dapat berfungsi dengan baik. Okey. Okey, ini kita tengok contoh sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia. Kalau kita belajar untuk silibus tahun 5 ni ada 4 sistem yang kita bincang. Yang pertama, kita belajar dahulu ni. Sistem rangka. Sistem rangka terdiri pada tulang dengan sendi dia. Kalau awak ingat kan. Kita ada rangka utama, tulang tangan, tulang kaki, ada tengkorak kan. Okey, melindungi untuk menyokong tubuh, untuk melindungi organ dalam badan, sistem rangka. Kita ada sendi, sendi sambung tulang. Lepas tu yang kedua kita ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan mula pada mulut ni, masuk oleh perut, ada usus kecil, ada usus besar. Lepas tu dibuang sebagai najis. Ini sistem pencernaan. Kita makan ni masuk oleh perut. Apa berlaku pada makanan tadi? Makanan tadi akan dicerna dan diserap ke dalam badan. Lepas tu kita ada yang ketiga ni sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri pada paru-paru, kita punya trakea, bronkus, bronkium, sistem untuk kita bernafas supaya oksigen boleh masuk dalam tubuh dan karbon dioksida boleh keluar daripada badan. Okey. Dan yang keempat kita ada sistem peredaran darah. Yang kita belajar awal ni deh. Jantung, salur darah, sistem peredaran darah yang jadi 4 sistem ni dia saling berkaitan antara satu sama lain supaya tubuh kita boleh berfungsi. Okey, jadi sekarang kita akan tengok apa kaitan antara sistem pernafasan dengan sistem peredaran darah. Okey, yang pertama. Okey, sistem pernafasan ni fungsi dia adalah untuk mengangkut darah dia. Kita belajar darah ni. Darah ni mengangkut makanan, mengangkut oksigen, mengangkut bahan kumuh ke seluruh badan dia. Okey. Jadi sistem pernafasan ini dia berkait dengan sistem peredaran darah. Jadi bagaimana apabila oksigen bernafas ni, ni nampak ni, bernafas ni oksigen disedut masuk ke dalam paru-paru dia. Okey. Oksigen ini bukan sampai sini lah. Dia perlu masuk ke dalam darah dan darah akan bawa ke seluruh badan. Jadi dia saling berkaitan lah. Ataupun ada bahan kumuh daripada badan kita yang nak dibuang ke dalam paru-paru ni, melalui paru-paru ni juga diangkut melalui sistem
peredaran darah. Okey. Yang kedua kita akan tengok apa kaitan antara sistem rangka dan sistem peredaran darah. Okey. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Tulang kita ni pun benda hidup ya. Dia perlukan oksigen, perlukan makanan. Kalau tak cukup oksigen, tak cukup makanan, dia sakit. Jadi sistem peredaran darah saling berkaitan lah. Okey. Jadi sistem rangka ini sistem rangka ini pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti paru dan jantung. Dia saling berkaitan lah. Darah tolong hantar makanan ke tulang. Lepas tu tulang tolong melindungi jantung, melindungi organ-organ lain. Dia saling berkaitan ya. Okey. Seterusnya kita tengok apa kaitan antara sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran darah mengangkut makanan, oksigen, mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Manakala sistem pencernaan pula membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Dia saling berkaitan ya. Okey, sistem tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya satu sistem ni sakit ataupun gagal berfungsi, sistem lain akan terganggu. Dia saling berkaitan. Saya ada tadi, dia saling berkaitan. Kalau rosak, hal ni pun jadi masalah juga ya. Okey. Kita tengok situasi pertama. Situasi pertama kita tengok keadaan tercekik makanan. Kenapa dengan kamu ni? Kenapa dengan kamu ni? Dia tanya dia. Dia pergi tekak. Dia tercekik makanan. Kita perlu mendapatkan bantuan. Tercekik makanan ni makanan sakut oleh tekak. Dalam salur tekak kita ni terdapat dua salur sebenarnya. Satu trakea, satu lagi esophagus. Esophagus ni sambung dengan perut. Kita makan masuk oleh perut. Esophagus. Trakea ni salur pernafasan. Dia duduk dua gitu sekali. Dia lain-lain dia buat. Esophagus trakea. So, trakea bersambung dengan sistem pernafasan lah. Bersambung dengan paru-paru. Jadi, seseorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esophagus. Makanan yang terperangkap di esophagus akan menghalang udara memasuki trakea dan akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Sebenarnya ada kaitan ni. Sebenarnya bila kita makan, sistem pencernaan. Tapi bila salah masuk makanan yang tercekik tu, sistem pernafasan pun terganggu juga. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Apabila sistem rangka dan sistem peredaran darah saling berkaitan, apabila tulang kita patah deh. Tulang kita patah. Cuba tengok ini gambar X-ray. X-ray ni tengok tulang patah ni. Okey. Apabila tulang patah, apa yang berlaku ialah tangan kita akan bekak. Kawasan yang patah tadi akan jadi bekak. Bekak kerana apa? Kerana darah yang mengalir kawasan tersebut telah pun terganggu sebab tulang patah. Dia saling berkaitan lah ni. Okey, sekian. Terima kasih. Jadi cikgu harap awak semua boleh faham apa yang kita bincang pada hari ini. Okey. Sila jawab latihannya. Saya akan bagi latihan sekejap lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.